Assalamualaikum dan selamat sejahtera awak semua. Hari ini kita akan belajar sains tingkatan 1 bab 2 sel sebagai unit asas kehidupan, subtopik 2.1 sel, struktur, fungsi dan organisasi, dan kita fokuskan kepada tajuk fungsi struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Sebelum mengenal fungsi struktur sel haiwan dan sel tumbuhan, awak terlebih dahulu perlu mengenal struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Oleh itu, awak perlu bersedia dengan kertas atau buku catatan serta pensel atau pen. Kita mulakan dengan sel haiwan. Selaput paling luar pada sel haiwan dinamakan membran sel. Struktur berbentuk sfera pula dinamakan nukleus. Sungguh unik ciptaan yang Maha Esa. Struktur dalam sel ini tidak mampu dilihat dengan mata kasar, hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop. Struktur ini pula dinamakan mitokondria. Seterusnya terdapat struktur seperti jeli yang dinamakan sitoplasma. Jadi awak perlu ingat 4 struktur dalam sel haiwan. Awak sudah kenal struktur sel haiwan setelah melukisnya tadi kan? Sekarang awak perlu faham dan ingat fungsinya pula. Struktur paling luar pada sel haiwan dinamakan membran sel. Membran sel berfungsi mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Ia diibaratkan seperti pegawai keselamatan yang mengawal keluar masuk individu ke dalam dan keluar bangunan. Struktur berbentuk sfera yang berada di tengah-tengah sel pula dinamakan nukleus. Nukleus diibaratkan seperti ketua organel kerana berfungsi mengawal semua aktiviti sel dan mengandungi kromosom yang terdiri daripada asid deoksiribonukleik yang membawa maklumat genetik. Struktur seterusnya mengandungi bahan menyerupai jeli, dikenal sebagai sitoplasma. Sitoplasma bertindak sebagai medium di mana tindak balas kimia berlaku. Struktur berbentuk dua lapisan ini pula dinamakan mitokondria, berfungsi menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Untuk mengingat fungsi mitokondria, awak boleh bayangkan mitokondria seolah-olah roti sosis bertopingkan sos cili atau mayonis. Jika dimakan, menghasilkan tenaga. Kita sudah lukis sel haiwan, sekarang kita akan lukis sel tumbuhan pula. Kita lukis bermula lapisan paling luar iaitu dinding sel, diikuti lapisan di sekeliling sel yang bersifat kenyal dan separuh gelap iaitu membran sel. Struktur berbentuk sfera di bahagian tengah pula adalah nukleus. Kantong diseliputi membran berisi subsel iaitu larutan kulit, garam dan bahan bawangan dikenal sebagai vakuol. Lentil halus berbentuk cakra mengandungi klorofil iaitu pigmen hijau dinamakan kloroplas. Seperti sel haiwan, sel tumbuhan juga mempunyai struktur yang dinamakan mitokondria. Struktur yang mengandungi bahan menyerupai jeli pula dinamakan sitoplasma. Awak dapat melukis bersama-sama cikgu. Tahniah kepada yang berjaya. Jangan risau jika tidak sempat. Awak boleh pause atau ulang tayang video sehingga berjaya melukis dan melabel dengan betul. Kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan mempunyai nukleus, membran sel, sitoplasma dan mitokondria. Dari segi perbezaan di antara sel haiwan dan sel tumbuhan, sel haiwan tiada dinding sel, manakala sel tumbuhan ada dinding sel. Sel haiwan tiada kloroplas, manakala sel tumbuhan ada kloroplas. Sel haiwan tiada vakuol, manakala sel tumbuhan ada vakuol. Dan yang terakhir, sel haiwan
mempunyai bentuk yang tidak tetap, manakala sel tumbuhan ada bentuk yang tetap. Jom kita lihat struktur sel tumbuhan yang lebih kompleks berbanding sel haiwan. Lapisan luar sel yang meliputi membran sel terdiri daripada selulosa yang menjadikan dinding sel kuat dan tegar, dipanggil dinding sel. Dinding sel memberi sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Seperti di dalam sel haiwan, membran sel merupakan lapisan di sekeliling sel yang bersifat kenyal dan separuh-telap, berfungsi mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Sel tumbuhan mempunyai struktur dua lapisan seperti yang terdapat dalam sel haiwan yang dikenal sebagai mitokondria. Struktur ini berfungsi menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Seperti sel haiwan, sel tumbuhan juga mempunyai struktur berbentuk sfera yang mengandungi kromosom yang terdiri daripada DNA, asid deoksiribonukleik, yang membawa maklumat genetik. Nukleus berfungsi mengawal keseluruhan aktiviti sel. Seperti di dalam sel haiwan, sel tumbuhan juga mempunyai sitoplasma yang mengandungi bahan menyerupai jeli. Sitoplasma berfungsi sebagai medium tindak balas kimia. Sel tumbuhan mempunyai struktur istimewa yang merupakan bintil halus yang berbentuk cakral dan mengandungi klorofil. Kloroplas menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Sel tumbuhan mempunyai kantung yang diseliputi membran berisi subsel yang mengandungi larutan gula, garam mineral dan bahan buangan. Vakuole pada sel tumbuhan bersaiz besar, manakala sel haiwan tidak mempunyai vakuole jika ada saiznya kecil. Vakuole berfungsi memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Apabila tercair dalam vakuole penuh, ia akan menekan dinding sel, maka sel berada dalam keadaan segah, menyokong tumbuhan kerana tumbuhan boleh tegak dan tidak layu. Secara sedar atau tidak, awak telah belajar melukis dan melabel sel haiwan, melukis dan melabel sel tumbuhan, menyatakan fungsi struktur sel haiwan, menyatakan fungsi struktur sel tumbuhan, membuat perbandingan antara sel haiwan dan sel tumbuhan dari segi persamaan dan perbezaan antara keduanya. Dengan ini, awak sepatutnya dapat menjawab setiap soalan dalam sudut uji minda. Sebelum menjawab soalan, awak dinasihatkan agar pertama, baca dan fahamkan kehendak soalan. Kedua, garis kata kunci. Ketiga, perhatikan gambar rajah dengan teliti. Keempat, buat lakaran jawapan menggunakan pensel pada soalan. Kelima, melihat peruntukan markah jika ada. Dan terakhir, 6, tulis jawapan dengan yakin dalam ruangan yang disediakan. Soalan 1. Labelkan struktur sel tumbuhan. Awak perlu perhatikan betul-betul struktur manakah yang disentuh oleh garis label. Jom kita jawab sama-sama. P ialah dinding sel, Q pula ialah nukleus, R ialah vakuole, manakala S pula ialah membran sel, T ialah mitokondria, U pula ialah kloroplas, dan yang terakhir V ialah sitoplasma. Soalan kedua. Soalan meminta pelajar menyatakan fungsi struktur. Terdapat pelajar yang cuai menulis nama struktur. Oleh itu, para pelajar perlu baca soalan dengan teliti. P ialah membran sel, maka fungsinya adalah mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Q pula ialah nukleus, fungsinya adalah mengawal semua aktiviti sel dan menyimpan maklumat genetik. R pula ialah sitoplasma, maka fungsinya adalah sebagai medium tindak balas kimia. S pula ialah vakuole, itu memberi sokongan
kepada sel apabila dipenuhi subsel. T pula ialah mitokondria yang berfungsi menghasilkan tenaga. U pula ialah dinding sel, berfungsi memberi bentuk kepada sel. Yang terakhir, V ialah kloroplas yang berfungsi menyerap cahaya matahari untuk fotosintesis.